Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak cerita tentang usaha untuk nak kenakan Tan Sri Anwar Musa, bekas Menteri Multimedia dan Komunikasi. Seorang bernama Abdul Hamid Sheikh Abdul Razak Sheikh telah di-charge atas kesalahan usaha nak memberi rasuah atau usaha nak memberi komisen kepada seorang Cina yang bernama Datuk Tan Sri Le. Datuk Tan Sri Le ni ahli perniagaan dan Abdul Hamid Sheikh pun ahli perniagaan. So tuduhan dia ialah Abdul Hamid offer memberi tawaran kepada Datuk Tan untuk bayar 500,000 setahun selama 15 tahun untuk konsesi Menara Kuala Lumpur. 15 years concession for Kuala Lumpur Tower, dan balasan untuk konsesi 15 tahun ni Datuk Tan akan terima 500,000 setahun. Dan duit tu yang dibayar oleh syarikat yang akan terima konsesi, iaitu Hydroshop Sendirian Berhad, dikatakan terima duit tu untuk faedah Anwar Musa. Apa kena mengena Anwar Musa menteri dalam isu ni? Offer tu yang dikatakan tawaran diberi oleh Hydroshop ataupun ni Abdul Hamid Sheikh dan diberi kepada Datuk Tan tadi, seorang lagi ahli perniagaan. Tapi di dalam charge nama Anwar Musa disebut. Tapi Anwar Musa tidak di-charge, Anwar Musa tidak ditangkap. Cuma disebut katanya yang businessman Melayu ni offer 500,000 setahun selama 15 tahun kepada businessman Cina ni untuk faedah Anwar Musa. Ada tidak ada apa-apa bukti bahawasanya offer yang dibuat ni, tawaran yang diberi oleh Abdul Hamid ni kepada Datuk Tan ialah untuk faedah Anwar Musa? Tak ada. There is no connection di antara Abdul Hamid, Datuk Tan dan Anwar Musa. Tidak ada connection. Tapi mereka sebut di dalam charge ni, si Polan ni memberi tawaran kepada si Polan jumlah 7.5 juta untuk faedah Anwar Musa. Bagaimana menjadi faedah Anwar Musa? Adakah Anwar Musa tu diberi tawaran? No. Adakah Anwar Musa tu dibayar? No. Adakah Anwar Musa minta komisen? No. Adakah Anwar Musa beritahu awak kena derma sekian-sekian banyak kepada UMNO ke, atau personal kepada saya ke, dalam bentuk cash ke, dalam bentuk saham ke, dalam apa sekali bentuk lah, baik belian ke apa sekalipun? No. Tidak ada langsung connection Anwar Musa dengan benda ni, dan tidak ada bayaran tidak dibuat. Bukti pun tidak ada bahawasanya Anwar Musa minta duit ke ataupun di-offer, ditawar sekian-sekian banyak, tak ada. So why is Anwar Musa's name sebut dalam charge? Tak kena mengena dengan Anwar Musa, tak berkait dengan Anwar Musa. Anwar Musa tidak terlibat, dia tak minta, dia tak terima pun apa-apa duit. Cuma offer. Offer tak bayar pun. Tapi Anwar Musa punya nama sebut dalam charge. Adakah akhirnya Anwar Musa akan ditangkap dan di-charge? Sekiranya dua ekor ni, Abdul Hamid dan juga Datuk Tan ni, kalau mereka didapati bersalah, adakah Anwar Musa akan ditarik sekali charge? No. Because there is no connection, there is no trail, there is no evidence. Tidak ada langsung cara dia boleh kaitkan benda ni dengan Anwar Musa. So sebab apa sebut nama Anwar Musa?
Kalau sebut nama Ahmad Zaid Hamidi, Najib Tun Razak, banyak nama. Dia boleh sebut. Sebut saja. Tapi tidak ada apa-apa connection, tidak ada apa-apa bukti untuk nak link, untuk nak kaitkan Anwar Musa dengan isu ni. Ini cuma smear campaign. Mereka nak burukkan nama Anwar Musa. So, dia charge dua orang ni. Orang ni offer, tawar commission kepada orang ni. Orang yang memberi offer di charge, orang yang dikatakan diberi offer juga di charge, tapi kita sebut nama Anwar Musa. So, yang buat offer charge, yang terima offer charge, yang kononnya faedah, untuk faedah dia, Anwar Musa tidak di charge sebab tak kena mengena dengan dia, nak charge macam mana. Dan yang lagi penting ni, kalau ikut apa ni undang-undang, kalau kita nak charge seseorang tu untuk jenayah, jenayah tu kena clear tau. Awak telah lakukan jenayah seperti berikut. Pada waktu sekian-sekian, tarikh sekian-sekian, di tempat sekian-sekian. Kena sebut. Pasal tu kes Anwar Ibrahim dulu, Sodomi 1, dia orang menggelabah oleh kerana dikatakan Anwar telah melakukan jenayah sodomi ke atas Azizan, dreba kepada isteri Anwar, Wan Azizah. So, dreba Wan Azizah ni, Azizan, disodomize oleh Anwar Ibrahim. Tapi tarikh perkara tu berlaku silap. Dia kata pada waktu sekian-sekian, tarikh sekian-sekian, di tempat sekian-sekian, awak telah lakukan jenayah sodomi ke atas Azizan. Tapi bila dia check balik tarikh yang kononnya perkara tu berlaku, bangunan tersebut tak siap. There's no building. So macam mana Anwar boleh sodomize Azizan dalam bangunan yang belum wujud? Not there. So dia tukar tarikh. Dia tukar tarikh ke tarikh lewat sikit. So bangunan tu dah siap lah. So selamatlah, maknanya sodomi ni berlaku di dalam bangunan tersebut pada tarikh sekian-sekian. Okey. Tapi statement Azizan, perkara ni berlaku semasa dia bekerja untuk Wan Azizah. Selepas dia dah berhenti kerja, tak lagi berlaku sebab dia dah tak duduk situ dah. So, the crime happened semasa Azizan bertugas sebagai dreba untuk Wan Azizah. Dia ubah tarikh tu, bangunan tu dah siap lah. So, selamatlah. Tapi tarikh tu, Azizan dah tidak lagi bekerja di situ. Ubah sekali lagi tarikh yang ketiga. Dan tarikh yang ketiga sekali ni maknanya bangunan tu dah siap dan Azizan masih bekerja dengan Wan Azizah. So kerana dia waktu, tarikh, tempat dan the crime tu kena clear. Kalau tidak, dia punya charge tu tak sah. So sekarang ni charge ataupun tuduhan terhadap Abdul Habib Sheikh ni defektif, cacat. Dan nampak sangat yang charge ni malah fide. Awak charge seorang yang kononnya dituduh melakukan jenayah. Jenayah dia offer commission atau offer rasuah selama 15 tahun. Duit tu tak bayar. Dan duit tu kononnya untuk offer dia untuk Datuk Tan tadi, Tokeh Cina tadi. Tapi bukan untuk Datuk Tan. Duit tu untuk faedah Anwar Musa. Apa kena mengena Anwar Musa dalam kes ni? Ini awak dua orang duk negotiate, seorang offer, seorang sepatutnya terima ataupun tolak offer tersebut. Tapi dua ekor tu kena charge. Anwar Musa tak kena charge. Dan disebut nama Anwar Musa di dalam charge. Di mana charge tu tidak perlu menyebut nama Anwar Musa. Adakah dengan sebut nama Anwar Musa dalam charge tu, kes tu akan lagi kuat atau kes no? Nombor 1, offer rasuah ke nombor 2, full stop. Kalau betul lah perkara tu berlaku, dan sekarang ni nampaknya dia orang nak clear tarikh bila kononnya yang benda ni sepatut berlaku, di mana
Mereka jumpa di mana? Di pejabat ke? Di coffee house ke? Tarikh bila ke? Ada ke makna bukti yang perkara ni berlaku pada tarikh sekian-sekian? Setakat tuduh saja. Bukti tak ada. Dan tarikh pun dia orang tak tahu, lebih kurang lah dalam masa 2 bulan. Mana boleh dalam masa 2 bulan? Exactly bila benda ni berlaku? 10 Jun. Dan di mana? Di pejabat, di rumah, di coffee house. It's got to be specific. Bila? 8 malam, 10 pagi, bila benda ni berlaku? So, dia orang tak ada detail tentang charge. Dia orang cuma kata, businessman Melayu ni, Abdul Hamid offer kepada China ni, Datuk Tan, 7.5 juta, 500,000 setahun selama 15 tahun. Tapi duit ni untuk kepentingan Anwar Musa, untuk faedah Anwar Musa. Pakai masuk je nama. Nasib baik dia orang tak masuk untuk Raja Petra. Bila? Tak tahulah, mungkin dalam 13 tahun yang dia duduk dekat England ni, within that 13 years lah, sometime lah, tak tahu kat mana. Mungkin dia orang jumpa kat Rome ke. Tak boleh. Dia kena very specific. Kalau ada jenayah, it's got to be exactly what time, what date, what place, what was the offence. And kalau you duk sebut nama Anwar Musa, that means Anwar Musa kena terlibat di dalam jenayah tersebut. Tapi Anwar Musa tidak terlibat. Cuma yang terlibat 2 orang ni, dan dia kata nombor 1 offer ke nombor 2 untuk kepentingan orang nombor 3. Why sebut nama dia? Ada ke dalam? Tak ada. Just nak sebut je lah, suka-suka je. Inilah maknanya dia orang dah main dengan undang-undang. Dia orang buat kelakar. Dia orang nak rosakkan nama Anwar Musa. So, Anwar Musa ni tak ada kes. No case against Anwar Musa. So, macam mana nak kenakan Anwar Musa? Okey, kita masuk ini Menara Kuala Lumpur punya konsesi ni. Kita, libatkan charge Menara Kuala Lumpur Tower, sebab kebetulan masa tu Anwar Musa menteri. So kita kata orang ni offer rasuah kepada orang ni, tapi faedah dia for the benefit of Anwar Musa. So Anwar Musa dia tak charge lah, sebab dia tidak ada kes dan tidak ada bukti pun yang ada kes. Tapi at least maknanya bila perkara ni dibicarakan di mahkamah, nama Anwar Musa akan timbul. And so this is a court of public opinion. Dia akan bicara di dalam court of public opinion. So dia orang kata, there you are, Anwar Musa ni crook. Anwar Musa ni kaki sakau. Anwar Musa ni terima rasuah. Semenjak bila Anwar Musa terima rasuah? Tak, ini mengikut perbicaraan ni, yang Melayu ni offer duit kepada China tu. So, adalah sebut dalam kes mahkamah ni bahawasanya duit tu untuk faedah Anwar Musa. So, maknanya Anwar Musa ni jahat lah. Anwar Musa ni terlibatlah dalam rasuah. Sebab dalam perbicaraan dia, perbicaraan 2 orang ni, kebetulan nama Anwar Musa ada disebut. This is called innuendos and insinuations. Ini satu taktik lah, satu cara nak merosakkan nama seseorang ataupun image dengan kita buat satu tuduhan terhadap orang lain, 1-2 orang lain, tapi dalam tuduhan tu kita sebut actually masa tu orang ni ada, actually masa tu benda ni berlaku, orang tu kebetulan ada duduk kat satu meja. So dengan kita sebut dia kebetulan duduk satu meja, maknanya the innuendo and insinuation or implication is dia pun terlibat. Itu sajalah. Dan orang ni senang sangat kita pedaya. You just buat keluar cerita, you kata benda ni sebut ni dalam mahkamah. Kalau begitu maknanya betul lah. Banyak benda sebut dalam mahkamah, bukanlah semua benda tu betul. Tapi the implication they want to give is benda ni maknanya yang saya kata orang anti ni, orang anti Zaid ni semua korup. Orang anti Zaid Hamidi semua ni perompak. Termasuk Anwar Musa, termasuk orang ni, termasuk orang tu.
Tapi kalau awak kata macam tu, mana bukti? Bukti dia ni. Hamid ni kena charge sebab dia offer, dia beri tawaran rasuah kepada Datuk Tan dan mengikut cerita untuk faedah Anwar Musa. So, makna confirm 100% memang dia ni akan masuk neraka. Assalamualaikum. Salam sejahtera.